Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Rukaya binti Ali. Nombor Matrix 289220. Saya akan membentangkan berkaitan dengan saya punya tugasan, iaitu integrasi konsep e-wallet dan penerapannya dalam industri. Berikut adalah pengenalan di mana perkembangan teknologi kewangan ataupun fintech telah mengubah sistem pembayaran global secara drastik, di mana menurut Anna, Barbaris dan Buckley pada tahun 2016, inovasi kewangan digital meningkatkan kecakapan, kelajuan dan accessibility sistem kewangan, di mana di Malaysia sendiri penggunaan e-wallet semakin meluas sejajar dengan usaha kerajaan dan Bank Negara Malaysia untuk memperkukuh agenda masyarakat tanpa tunai. Namun, dalam konteks kewangan Islam, setiap inovasi perlu dinilai berdasarkan prinsip syariah bagi memastikan ia bebas daripada unsur riba, gharar dan juga maisir. Seterusnya adalah definisi dan operasi e-wallet. E-wallet ialah dompet elektronik yang menyimpan nilai wang secara digital untuk tujuan pembayaran tanpa tunai. Di mana menurut Bank Negara Malaysia pada tahun 2022, ia merupakan instrumen pembayaran prabayar yang tertakluk kepada peraturan sistem kewangan, di mana dana pengguna disimpan dalam sistem yang dipantau dan setiap transaksi direkodkan secara elektronik bagi memastikan keselamatan. Seterusnya adalah prinsip syariah yang berkaitan. Dalam Islam, transaksi kewangan mesti bebas daripada riba, gharar dan juga maisir, di mana riba merupakan pertambahan tanpa pertukaran nilai sah, gharar pula adalah ketidakpastian melampau dan maisir unsur perjudian atau spekulasi. Selain itu, ia mesti memenuhi maqasid syariah khususnya dalam menjaga harta dan keadilan ekonomi negara. Seterusnya adalah kontrak syariah dalam e-wallet. Dari sudut fiqh muamalat, baki wang dalam e-wallet boleh dikategorikan sebagai wadiah, iaitu simpanan amanah, di mana wadiah ni adalah dana disimpan dan dipulangkan sepenuhnya. Manakala yang kedua adalah melalui kad, iaitu pinjaman, di mana kad ini adalah dana yang dianggap pinjaman kepada syarikat dan wajib dibayar semula tanpa faedah. Dalam kedua-dua keadaan, pemberian pulangan tetap adalah tidak dibenarkan kerana boleh membawa kepada riba. Seterusnya adalah isu riba dan gharar, di mana secara asasnya e-wallet tidak memberikan faedah tetap, maka ia tidak mengandungi riba secara langsung. Namun, unsur gharar boleh berlaku jika terma dan syarat tidak jelas, caj tersembunyi dikenakan, polisi pemulangan wang tidak telus. Oleh itu, ketelusan kontrak amat penting dalam memastikan pematuhan syariah. Seterusnya adalah maqasid syariah dan kepentingan industri. Maqasid syariah bertujuan menjaga harta dan kesejahteraan masyarakat, di mana e-wallet membantu mengurangkan risiko kehilangan wang tunai, meningkatkan keselamatan transaksi dan menyediakan rekod kewangan yang sistematik. Dari sudut ini, ia menyumbang kepada pemeliharaan harta dan masalah umum. Dan slide yang ke-8 merupakan penerapan dalam industri Malaysia, di mana di Malaysia e-wallet digunakan secara meluas dalam sektor runcit, perkhidmatan dan juga pembayaran zakat secara digital, di mana pengawal seliaan oleh Bank Negara Malaysia memastikan kestabilan dan perlindungan pengguna dalam sistem pembayaran elektronik. Namun, terdapat cabaran dan risiko. Walaupun memberi manfaat besar, e-wallet berdepan beberapa cabaran seperti penipuan cyber, penyalahgunaan data, promosi berlebihan yang mendorong israf, ataupun di mana Islam melarang pembaziran sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 27. Oleh itu, literasi kewangan digital amat penting. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana secara keseluruhannya e-wallet adalah harus dari sudut syariah selagi bebas daripada unsur riba, gharar dan maisir.
Dengan pengawal seliaan yang kukuh dan kontrak syariah yang jelas, e-wallet berpotensi menjadi instrumen penting dalam pembangunan kewangan Islam digital. Kesimpulannya, natijahnya, teknologi dan syariah boleh bergerak seiring bagi mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan mampan.